Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 13 September. Baik, kita mulakan dengan perkembangan Kembara Kenali Borneo. Keterujaan rakyat untuk melihat secara dekat wajah ketua negara kesayangan mereka yang di-Pertuan Agong dan Paduka-Paduka Anak Anda Baginda tidak berganjak walaupun terpaksa menunggu lama di lokasi penginapan rombongan diraja tersebut di Kuching. Datang seawal 5 petang dan sanggup menunggu lebih 7 jam, itulah tanda kesetiaan yang diterjemahkan rakyat Sarawak yang mahu disantuni baginda. Dan keberangkatan tiba rombongan diraja disambut meriah dengan sorakan gembira dan laungan Daulat Tuanku, warga Kuching tanpa mengira tua atau muda yang setia menanti rombongan yang tiba sekitar 12.20 tengah malam. Turut berkumandang nyanyian selamat ulang tahun Hari Keputeraan kepada Tengku Panglima Perang Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Pelbagai reaksi dikongsikan atas kehadiran mereka untuk menyambut keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah dan rombongan. Kami nak datang sebab kami teringin nak jumpa Agong dengan Permaisuri. Pasal kami ingin nak buat sesuatu dengannya. Kembara Kenali Borneo ini macam sekali setahun ataupun mungkin kali pertama yang berlaku di Sarawak. Jadi saya tak mau lepaskan peluang. Peluang tu jarang ada. Tu first time lah Agong datang ke Sabah Sarawak tu Kembara Borneo. It's a very long Okay. So kami nak siapkan lepas peluang tu lah. Ngembak hadiah tu murid dengan Agong. Itu hadiah daripada kami melukis tu satu hari. Baginda kemudiannya mencemar duli menghadiri majlis penutup dan santapan malam Kerajaan Sarawak bersempena Kembara Kenali Borneo. Mengakhiri jelajah di Teluk Melano atau Kilometer Kosong Lebuh Raya Pen Borneo, hasrat yang dizahirkan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena Kembara Kenali Borneo. Teluk Melano menyaksikan pelbagai perubahan sejak pembukaan jajaran Teluk Melano Sematan pada 2019. Hari ini bakal mencatat satu lagi sejarah penting dengan kunjungan yang di-Pertuan Agong ke perkampungan paling hujung di barat daya Borneo bersempadan dengan wilayah Kalimantan Barat, Indonesia. Baik, ikuti laporan yang kami sediakan ini. Perkampungan Teluk Melano dahulunya terasing dari dunia luar dan hanya dapat dihubungi melalui jalan laut dari Pekan Sematan. Kini, jajaran Teluk Melano Sematan sepanjang 32.77 km yang dibina dengan kos RM580 juta telah membawa perubahan besar kepada lanskap fizikal dan sosioekonomi Teluk Melano. Segalanya hasil ilham mantan Ketua Menteri Sarawak, Allahyarham Perhin Seri Adnan Satem. Satu hari nya berkelakar hal tu dengan mas saya ketika ya mantan Perdana Menteri kita dan nya madah keadaan kita tu orang Sarawak nasi pernah curi highway tu bermakna apabila highway dipolah sudah tentunya ekonomi kita akan beransur pulih dan beri peluang kepada adik kakak di luar bandar tu mendapat rezeki masing-masing janjaran Teluk Melano tu hingga sampai ke Betung dan melalui Miri dan sebagainya. Kena saya satu rakyat Sarawak harus berterima kasih dengan adanya Pen Borneo kita hari itu. Tinjauan kru RTM mendapati kawasan Teluk Melano ketika ini semakin rancak membangun dengan aktiviti pelancongan. Kerana itulah potensinya dengan keindahan pantai yang landai dikelilingi pulau-pulau yang cantik. Ia turut diakui Jumahdi Sabian, penghulu daerah Kecil Sematan yang merasakan Teluk Melano mampu menyumbang kepada industri pelancongan Sarawak. Waktu sekarang Teluk Melano banyak dikunjungi oleh pelancong-pelancong di pelancong tempatan maupun dunia lah. Banyak tiap-tiap minggu memang pelancong banyak hadir lah ke Teluk Melano. Jadi memberi manfaat kepada peniaga-peniaga dan peniaga homestay sekali lah di kawasan Teluk Melano. Jajaran Teluk Melano Sematan telah membuka peluang ekonomi yang cukup luas terutamanya kepada pengusaha produk pelancongan seperti inap desa. Pasca COVID-19 menyaksikan orang ramai kembali mengunjungi Teluk Melano termasuk pelancong luar negara. 10 kali ganda lah.
Kan nama zaman dulu kita semua makan laut. Kini tu kita dah makan darat tu semua. 10 kali ganda hasilnya tu. Nya sebenarnya hasil cuti ujung minggu nyasi kira tahun lah. Terus jalan terus. Ya, bagusnya banyak tempat diam lah. Roxy apa Rafflesia tu banyak homestay lah. Mbak family pun bagus lah tu. Gini tanangkan seraya ni stok. Jalan raya dari Kuching sampai situ bagus. Nah, okey lah jalan. Saya dah lompat-lompat lah. Saya dah lubang. Very beautiful. Yes, I do 2 weeks before Malaysia. Here more beautiful. Here more nature, more authentic. Pegawai Daerah Lundu, Gustian Durrani, optimis industri pelancongan mampu menyinar di Teluk Melano yang menganggapnya sebagai syurga alam semula jadi. Sudah tentu, usaha di pihak kerajaan amat diperlukan untuk membawa lebih banyak perubahan ekonomi kepada Teluk Melano. Kepada pembangunan yang terdapat di Teluk Melano ni, dia adalah pesat membangun dan kerajaan telah pun menyusun banyak pembangunan yang terdapat di Teluk Melano yang lebih bertumpu kepada pembangunan untuk mengaktifkan industri pelancongan. Kerana Teluk Melano ini adalah terkenal dengan kawasan yang cantik dan mempunyai taman negara, iaitu Taman Negara Tanjung Datu dan juga Taman Negara Samusam. Di samping mempunyai rantaian pantai yang cantik dan juga menghadap Laut Cina Selatan serta mempunyai beberapa buah pulau. Kembara kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah serta rombongan ke Teluk Melano hari ini satu rahmat dan berkat buat penduduknya. Teluk Melano pastinya akan lebih menyinar dan lebih dikenali selepas ini. Sandar komitu se bau no bauku jadikan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejarah. Saya nak pastikan moto segulai sejarah ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, dia bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejarah. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักชายความห่วงใยรวมใส่ความเข้านางขอพระองค์ทรงพระเจริญ Bertemu kembali. Penduduk yang mempunyai tanah kosong disarankan agar mengusaha dan memajukannya daripada terbiar kosong. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai, rakyat yang mempunyai tanah digalak mengusaha atau dimajukan dengan pendekatan pertanian yang lebih moden kerana cara lama tidak akan mendatangkan hasil yang lumayan. Katanya tanah-tanah tersebut terlebih dahulu hendaklah disukat kerana membawa nilai untuk dimajukan. Tanah yang telah disukat akan menyenangkan untuk dibangunkan sama ada secara joint venture, disewakan ataupun diusahakan sendiri dengan pelbagai cara yang ada. Beliau berkata demikian pada program ziarah UKAS Sarawak Maju Makmur bahagian Bintulu di Rumah Tandang Tatau baru-baru ini. Tambahnya terdapat pelbagai cara boleh dibuat untuk mengusahakan sendiri tanah yang ada seperti penghasilan produk secara komersial dan dagang. Ujarnya lagi, penduduk rumah panjang harus menanam tanaman secara komersial yang mendatangkan pendapatan dan bukannya hanya menanam hanya untuk kegunaan keluarga sahaja tetapi sebaiknya menanam produk yang boleh dijual. Dalam pada itu, Datuk John Siki berkata KAKUS dijangka kekal membangun di bawah Agensi Pembangunan Raskom, RASDA dan Bintulu Rural Development Task Force. Katanya lagi KAKUS satu-satunya daerah berada di bawah kedua-dua agensi tersebut dengan agensi masing-masing mempunyai bajet 1.5 bilion ringgit. Kedua-dua agensi berkenaan mampu meningkatkan pembangunan di daerah ini. KAKUS maju pada 5 tahun akan datang dengan kemajuan yang dicapai bukannya hanya pada peningkatan pendapatan ekonomi penduduk tetapi juga pada prasarana, jalan raya dan air.
Penganjuran program inovasi dalam organisasi adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikannya sebagai pemangkin yang dapat menggalak pembudayaan inovasi dan kreativiti dalam kalangan penjawat awam. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh berkata, setiap pihak perlu membudayakan amalan inovasi dan kreativiti dalam organisasi untuk bertambah maju serta kekal relevan. Menurut Dato' Len, kerancakan ekonomi dan globalisasi hari ini menyebabkan perlu untuk memastikan dasar-dasar yang diperkenalkan mempunyai unsur inovasi dan kreativiti serta memberi manfaat efektif kepada seluruh rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar tahun 2023. Menurutnya lagi, inovasi bertujuan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan selain dapat meningkatkan tabir urus baik, integriti dan mengurangkan ruang dan peluang rasuah serta salah guna kuasa. Beliau percaya agensi lain seperti Sarawak Forestry Corporation, Perbadanan Kemajuan dan Perusahaan Kayu Sarawak, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak juga telah menghasilkan pelbagai inovasi dan kreativiti dalam organisasi masing-masing untuk kekal relevan dan berdaya saing serta dapat meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan. Program KIK bertemakan pembudayaan inovasi kecemerlangan organisasi ini disertai 22 kumpulan KIK terdiri daripada 13 kumpulan KIK dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, 5 kumpulan dari Perbadanan Hutan Sarawak, 2 kumpulan dari Perbadanan Kemajuan dan Perusahaan Kayu Sarawak dan 2 kumpulan dari Jabatan Hutan Sarawak. Dalam usaha mempromosi dan memupuk penjagaan alam sekitar dengan aspirasi untuk menanam dan melindungi 500,000 pokok menjelang tahun 2030, Lembaga Pembangunan Tenaga Sarawak bersama Lembaga Kemajuan Bintulu telah melancarkan kempen penanaman pokok di Pusat Sivik Bintulu semalam. Dalam kempen fasa pertama, Wakil Sarawak Energy dan BDA berkumpul menanam sehingga 100 pokok spesies busida dan dalam fasa seterusnya sebanyak 1,400 pokok terdiri daripada campuran busida penaga, lilil, belian dan engkabang akan ditanam di sebuah taman di Kidurong. Naib Presiden Eksekutif Sarawak Energy, Insinyur Pramod Kumar Karunakaran menekankan komitmen Sarawak Energy untuk menjadi syarikat terkemuka dalam penjagaan alam sekitar untuk Sarawak. Sarawak Energy telah memulakan kempen penanaman pokok bersepadu, pelindungan dan pemeliharaan habitat bersepadu selama 10 tahun dan berharap untuk menghadkan kenaikan suhu global kepada 1.5 darjah Celsius melebihi paras pra-industri menjelang tahun 2030. Hadir pada pelancaran tersebut, Naib Presiden Eksekutif Sarawak Energy, Insinyur Pramod Kumar Karunakaran dan Timbalan Pengerusi Lembaga Pembangunan Bintulu, Dato' Haidar Khan Azhar Khan. Saudara, berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 13 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Raja Sofia. Salam Malaysia Madani.